Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah discussion bab 7 secara ringkas. Bab 7 adalah respirasi sel. Okey, sebelum tu, kita discuss dulu apakah yang dimaksudkan sebagai respirasi. Respirasi adalah proses penguraian glukosa. Okey, respirasi adalah proses penguraian glukosa menjadi tenaga. Okey, apakah fungsi tenaga? Fungsi tenaga adalah untuk pergerakan. Okay. So, bila kita bergerak, sebenarnya berlakunya pengecutan otot. So, pengecutan otot ni memerlukan tenaga. Okay, seterusnya, apakah fungsi tenaga? Adalah untuk tumbesaran, untuk kita punya growth. Okay, dengan cara apa? Pembahagian sel. Kita dah belajar pembahagian sel dalam tajuk mitosis. Okey, so senang kata pembahagian sel juga memerlukan tenaga dan juga penghantaran impuls saraf. Sebenarnya ada banyak lagi fungsi tenaga. Yang ini adalah yang utama. Okey, 1, 2, 3. Nah, respirasi. Respirasi ni sebenarnya ada dua peringkat. Pertama adalah respirasi luar, kedua adalah respirasi dalam. Respirasi luar dia melibatkan pertukaran gas yang kita akan discuss dalam bab 8. Okey, dalam respirasi sel, okey, respirasi sel ni apa? Respirasi sel ni sebenarnya adalah proses biokimia yang berlaku dalam sel. Okey, proses ni melibatkan penguraian glukosa kepada tenaga. So, dalam bab 7 ni kita lebih fokuskan kepada respirasi sel. Okey. Now, respirasi sel. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, okey, respirasi sel, okey, ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob. Okey, apakah itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah penguraian atau pengoksidaan glukosa dengan oksigen. Okey, so kalau N ni stand for sebenarnya tidak memerlukan oksigen. So maksudnya tidak memerlukan oksigen. Okey, now dalam bab 7 ni, dalam silibus baru ni, kita lebih tekankan dalam tajuk fermentasi. Sebenarnya fermentasi ni juga adalah, kita nak cakap, adalah laluan alternatif, adalah orang kata salah satu cabang daripada respirasi anaerob. Okey, now kalaulah fermentasi adalah proses penguraian glukosa, okey, dalam keadaan kekurangan oksigen atau tiada oksigen langsung. Okey, so apa bezanya anaerob dengan aerob? Anaerob ni tenaganya adalah sedikit, aerob ni tenaganya adalah banyak. Okey, so kita discuss dulu pasal respirasi aerob. Okey, dalam respirasi aerob, awak ingat persamaan ni je. Okey, ini je senang. Respirasi aerob adalah proses pengoksidaan ataupun penguraian glukosa menjadi gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tenaga adalah 2898 kJ ataupun 38 ATP. Now, dalam tajuk yang ini sebenarnya awak kena ingat, dalam tajuk yang ini ada satu topik namanya adalah glycolysis. So, glycolysis ni apa? Glycolysis adalah proses glukosa akan ditukar menjadi piruvat. Berlaku kat mana? Ini berlaku di sitoplasma. Okey. Now, kita terus masuk kepada respirasi anaerob ataupun fermentasi. Dalam buku teks awak, kita lebih tekan pada fermentasi. Jadi, saya akan guna perkataan fermentasi. Okey. Now, fermentasi ni ada dua jenis. Pertama adalah fermentasi alkohol, kedua adalah fermentasi asid laktik. Okey, apa bezanya? Bezanya adalah hasil. Kalau dalam fermentasi alkohol, hasil penguraian glukosa adalah etanol, gas karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, kalaulah fermentasi asid laktik, penguraian glukosa menjadi asid laktik dan juga tenaga. Apakah persamaan antara fermentasi alkohol dengan asid laktik? Kedua-duanya menghasilkan tenaga yang sedikit berbanding respirasi aerob. Okey, now kita tengok fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, okey, kita akan discuss apa yang berlaku di yeast. Okey, maksudnya yeast dan tumbuhan
okey, adalah antara organisma yang menjalankan fermentasi alkohol. Okey, yeast. Yeast ni ada enzim namanya enzim Zimes. Okey, apa enzim? Enzim ni adalah mempercepatkan tindak balas. Okey, so dekat sini yeast ni famous untuk apa? Untuk proses apa? Penghasilan atau pembuatan wine ataupun menaikkan adunan roti. Tapi kalau untuk wine, okey, nak bagi rasa masam tu adalah disebabkan apa? Adalah disebabkan oleh etanol. Kalaulah roti tu jadi naik kan, ada banyak gelembung-gelembung udara, itu disebabkan apa? Disebabkan gas karbon dioksida terperangkap dalam roti. So makin roti tu makin naik, makin banyaklah gelembung udara terperangkap. Itu disebabkan apa? Gas karbon dioksida. Nah, seterusnya kita tengok pula fermentasi alkohol yang berlaku dalam tumbuhan. Now, fermentasi alkohol yang berlaku dalam tumbuhan, kalaulah dalam buku teks awak, okey, tumbuhan yang difokuskan adalah padi. Tapi sebenarnya percambahan biji benih pun sebenarnya melakukan respirasi anaerob. Okey, sebab tu dia boleh ada percambahan, maksudnya piumul dengan radikal dia boleh tumbuh without oksigen. Okey, tapi kita follow buku teks. So apa-apa pun saya lebih fokus apa yang ada dalam buku teks. Okey. Now, tumbuhan yang menjalani fermentasi alkohol adalah padi. So kita tengok, tak semua tumbuhan boleh tinggal di kawasan, hidup di kawasan kurang oksigen dan kawasan bertakung. Okey. Now, padi adalah antara spesies tumbuhan yang special sebab padi ni ada enzim hidrogenes. Apa fungsi enzim hidrogenes? Fungsi enzim hidrogenes, dia boleh menguraikan etanol kepada gas karbon dioksida yang tak toksik. Senang kata, kalau tumbuhan lain, etanol ni boleh jadi toksik kepada tumbuhan lain. Sebab tumbuhan lain ni tiada enzim dehydrogenase. Okey. Nah, seterusnya kita pergi ke fermentasi asid laktik. Nah, fermentasi asid laktik sama juga penguraian glukosa, cuma hasilnya berbeza. Okey, hasil dalam fermentasi asid laktik of course lah asid laktik dan juga tenaga. Kita akan discuss fermentasi asid laktik yang berlaku pada bakteria Lactobacillus dan juga sel otot manusia. Nah, dekat Lactobacillus ni contohnya adalah Lactobacillus ni buat apa? Lactobacillus ni dia terlibat dalam fermentasi susu untuk menghasilkan yogurt. Contoh yogurt macam air Bliss, macam air Vitagen, macam air Yakult. Okey, apa Lactobacillus ni buat? Lactobacillus ni boleh tukar laktosa, which is gula, kepada asid laktik. Sebab tu yogurt rasanya adalah masam. Masam adalah disebabkan oleh asid laktik. Okey, seterusnya kita discuss fermentasi asid laktik yang berlaku pada sel otot manusia. Nah, manusia hanya menjalani fermentasi asid laktik atau respirasi anaerob bila dalam keadaan cergas saja. Macam kalau kita tengah rehat, tengah tengok TV, badan kita sebenarnya menjalani respirasi apa? Respirasi aerob. Okey, so senang kata, kita dapat tenaga manusia mainly daripada respirasi aerob. Hanya dalam keadaan cergas, okey, kita baru menjalani respirasi anaerob ataupun fermentasi asid laktik anaerob. Okey. Now, apakah yang berlaku masa respirasi, yang berlaku masa aktiviti cergas? Masa aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen adalah lebih banyak berbanding oksigen yang dibekalkan. Maksudnya dekat sini, okey, kita nak tenaga, okey, tapi oksigen tak sampai, belum sampai lagi. Oleh itu, okey, sel otot tu mendapat tenaga dengan cara, okey, fermentasi asid laktik. Cuma kekurangannya fermentasi asid laktik, tenaga yang dihasilkannya adalah sedikit. So, kesimpulan kat sini, apabila otot menguraikan glukosa kepada tenaga tanpa oksigen ataupun kekurangan oksigen, keadaan ini kita kenali sebagai hutang
oksigen. So hutang ni wajib bayar kan? So macam mana kita nak bayar hutang oksigen? So kita bayar kenapa kita terpaksa bayar hutang oksigen? Adalah disebabkan macam ni tau. Bila kita berlari, laju, macam awak masuk Sukantara kena lari, cikgu paksa awak lari 100 meter, awak perasan tak sampai ke hujung, awak akan tercungap-cungap. Ataupun awak punya bahagian otot tu dah rasa sakit. Kenapa sakit? Sebab masa tu asid laktik banyak. Bila asid laktik tu banyak, dia akan menyebabkan otot menjadi lesu atau kejang. Sebab tu bila lepas awak berlari, awak akan tercungap-cungap. Tercungap tu sebenarnya apa? Pengambilan oksigen secara berlebihan. Apa kebaikan tercungap-cungap ni? Bila tercungap, badan kita akan terima banyak oksigen. So oksigen ni akan mengoksida atau menukarkan asid laktik menjadi tenaga. Bila asid laktik ni dah habis, maksudnya tiada asid laktik dari otot, kita kata hutang oksigen sudah dibayar. So kesimpulannya dalam tajuk respirasi sel bab 7, respirasi sel sebenarnya ada dua jenis. Pertama adalah respirasi anaerob, respirasi aerob. Kedua adalah respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob, dalam silibus awak yang baru ni, kita tekan bahagian fermentasi. Tapi sebenarnya fermentasi itu pun adalah orang kata cabang kepada respirasi anaerob. So dalam fermentasi ada dua jenis. Dia bergantung kepada hasil akhir. Satu, kalau fermentasi alkohol, hasil akhirnya adalah alkohol, which is etanol. Kalau fermentasi asid laktik, hasil penguraian glukosa adalah asid laktik. So itu sahaja.